Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Sampai KDN di mana anda dengar kami bincang bersama dengan saya sekali lagi untuk mengupas isu dalam konteks keselamatan negara tanggungjawab bersama. Bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eastern Sabah Security Command dari Eskom. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk kerana sudi bersiaran bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan tajuk yang kita akan kupas pada pagi ini iaitu Komuniti Tonggak Kesejahteraan S-Zone. Jadi saya lihat pasti ramai penonton di luar sana yang nak tahu sebenarnya berkenaan dengan Eskom. Eskom ini merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan keselamatan di Zon Sabah Selamat Timur S-Zone. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya lihat Datuk juga sudah nampak bersemangat untuk mengupas isu kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan soalan yang pertama Datuk. Mungkin Datuk boleh perjelaskan kepada penonton di luar sana bagaimana bahagian awam Eskom memainkan peranan membantu bahagian keselamatan untuk memastikan kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone ini sentiasa dalam keadaan aman dan terkawal. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Nur Anis Apika, kita punya moderator pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, terutamanya UKOM, yang telah mengundang saya untuk di udara dalam program Anda Dengar Kami Bincang. Seperti mana soalan daripada Puan Anis tadi tentang bagaimana pihak awam berperanan dalam membantu Eskom. Untuk makluman, Eskom ini telah pun diwujudkan lebih daripada 10 tahun, memasuki tahun yang ke-11 ya. Memasuki tahun yang ke-11, sudah tentu dalam tempoh lebih daripada 10 tahun itu banyak pencapaian yang telah kita laksanakan, yang kita capai. Kita ini merangkumi kawasan seluas lebih kurang 1,400 kilometer panjang ya, daripada Kudat sehinggalah ke Kalabakan di Tawau. Jadi dalam jarak yang begitu luas, sudah tentu penglibatan awam dalam menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan di sepanjang S-Zone itu amat penting. Untuk makluman, di sepanjang pesisir pantai S-Zone ini ada lebih kurang 95 pos yang didirikan oleh pihak kerajaan, meliputi ATM, pos-pos PGA dan juga beberapa pangkalan daripada maritim dan juga pihak Tentera Laut Malaysia. Kita dalam Peace Index Global ya. Peace Index Global yang dikeluarkan, Malaysia berada dalam kedudukan yang ke-10 ya. Jadi sudah tentu dalam pencapaian sebanyak kedudukan kita berada dalam tangga ke-10 negara yang paling aman di dunia. Penglibatan awam itu amat penting. Sejak ditubuhkan lebih daripada 10 tahun yang lalu,
banyak aktiviti ataupun program yang kita adakan yang secara langsung membantu pihak keselamatan untuk menjalankan operasi mereka. Yang pertama sekali yang kita buat adalah kita melaksanakan program penempatan kampung di kawasan pesisir Pantai Ezon. Ada 2 kawasan yang kita telah laksanakan, iaitu satunya di Taman Harmoni, PPR Taman Harmoni Sandakan, dan juga PPR Bubur Ria di Semporna. Ia didirikan hasil daripada penempatan semula beberapa perkampungan di Semporna dan juga di Sandakan. Seperti mana yang kita sedia maklum, insiden Tanduo lebih kurang 10 tahun yang lalu dan juga insiden di Simunul, semuanya bermula daripada kawasan pesisir pantai. Jadi kawasan pesisir pantai ini banyak kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang terlibat dengan perkara-perkara yang negatif. Contohnya penyeludupan benda-benda yang terlarang, penglibatan daripada kemasukan parti. Jadi dengan adanya penempatan semula penduduk kampung di 2 kawasan yang saya sebutkan tadi, memudahkan pasukan keselamatan untuk membuat pemantauan. Jadi mana-mana kawasan yang tidak diiktiraf itu dirobohkan, mana-mana parti yang yang dikenal pasti berada di tempat yang dikenal pasti tadi, kita hantar semula, kita hantar semula ke negara mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga melaksanakan program profiling kepada masyarakat Palau. Sebab masyarakat Palau ini, mereka dari segi pergerakan mereka bergerak secara bebas di sepanjang perairan Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Jadi mereka ini dipergunakan oleh anasir-anasir asing sebagai spotter. Jadi kita melaksanakan profiling sejak daripada tahun 2015 sehinggalah tahun 2019 untuk mengenal pasti keberadaan mereka. Ya, sebab ada juga kalangan warga-warga asing ini yang menyamar sebagai masyarakat Palau. Walhal mereka ini bukan pun masyarakat Palau. Jadi apabila kita melaksanakan profiling itu, kita dapat mengenal pasti bilangan yang betul-betul sahih. Dia punya bilangan. Daripada yang pertama sekali kita adakan di Semporna, di Kunak, kita juga ada program di Buluran dan juga Kudat. Pada tahun 2019 itu bilangan angka yang terakhir kita dapat kumpul buat profiling adalah sebanyak 28,000. Dalam 28,000 dan mulai tahun 2020 pendataan ini dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu DOSM. Itu yang kedua. Kita juga mengadakan program-program kemasyarakatan, program sosioekonomi di kawasan-kawasan yang kita kenal pasti sebagai kawasan yang ramai mereka yang berada dalam kategori B40. Kita adakan program-program sosioekonomi. Dalam program sosioekonomi itu, kita melatih mereka untuk menjana pendapatan. Agar dengan adanya penjanaan pendapatan itu, mereka boleh berdikari. Sebanyak 800, lebih daripada 840 orang peserta telah berjaya melalui program-program sosioekonomi yang kita laksanakan, meliputi lebih daripada 40 kursus. Kalau boleh saya sebutkan, kursus-kursus menghasilkan makanan daripada hasil-hasil laut, kursus menggunting rambut, kursus membaiki telefon, kursus pemasaran, kursus kursus membaiki telefon saya katakan tadi. Dan juga pada masa akan datang kita rancang untuk melaksanakan kursus-kursus yang popular
yang boleh menjana pendapatan, contohnya membaiki ekon misalnya, sebab keadaan cuaca pun Agak agak panas. Jadi banyak perkhidmatan, ramai pengguna ini memerlukan perkhidmatan seperti itu. Jadi dalam program sosioekonomi ini sebenarnya apa yang kita laksanakan adalah untuk seiring dengan seiring dengan pendekatan ekonomi madani, kesejahteraan masyarakat, kita hendak menoknakan kemiskinan. Ya. Kita nak mereka yang kita telah sasarkan ini dapat hidup berdikari, kurang bergantung kepada bantuan daripada pihak kerajaan. Dalam program yang kita laksanakan, program sosioekonomi yang kita laksanakan itu, kita mengadakan kerjasama dengan pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada agensi kerajaan negeri yang selama ini terlibat aktif dalam membantu kita untuk melaksanakan program-program sosioekonomi yang kita laksanakan. Antara agensi-agensi yang saya boleh sebutkan di sini adalah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Kolej Teknologi Hasan Sabah. Yang terbaru sekali kita mengadakan kerjasama dengan Lembaga Koko Malaysia. Sebab saya dipahamkan harga koko pun semakin meningkat. Jadi banyak kawasan yang di pesisir pantai di Ezon ini yang amat berpotensi dengan penanaman koko. Jadi kita galakkan hasil kerjasama kita dengan Lembaga Koko, kita boleh mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi. Kita juga bekerjasama dengan MARA, Perkeso dan juga agensi-agensi persekutuan yang utama, contohnya dari Kementerian Kewangan, daripada FAMA dan juga agensi-agensi swasta yang membantu kita melaksanakan latihan-latihan kepada kumpulan-kumpulan yang kita kenal pasti. Seterusnya kita juga ada mengadakan program Semara Eskom, ataupun dulu kita sebut sebagai Semara Eskom. Di sini kita pergi ke kawasan-kawasan yang kita kenal pasti untuk mendalami, ya, untuk mengetahui permasalahan masyarakat. Kita membawa perkhidmatan utama ke kawasan-kawasan yang kita kenal pasti. Yang terbaru sekali kita pernah adakan di Kampung Tambisan di Ladatu, kita adakan di Kalabakan, kita juga pernah adakan di Semporna di Pulau Bumbum, di Kudat di Buluran. Itulah mungkin matlamat akhir daripada program-program yang kita adakan tadi ini adalah untuk mengajak masyarakat ini untuk bersama-sama dengan pasukan keselamatan. Sebab 1,400 kilometer panjang itu pasukan keselamatan tidak boleh mampu untuk berada di semua tempat dalam sepanjang masa. Jadi masyarakat ini penting menjadi mata dan juga telinga kepada pihak kerajaan. Mungkin itu saya buat kali ini. Mendengar apa yang Datuk dah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan pendekatan yang pelbagai sebenarnya, kalau kita dapat dengar dengan lebih terperinci bagaimana Eskom berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan komuniti dan juga masyarakat di Sabah Timur yang meliputi kursus asas dan juga ada untuk peningkatan sosioekonomi. Jadi menarik sebenarnya untuk kita ketahui lagi bagaimana salah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri menjaga Sabah Timur itu sendiri. Kembali kepada soalan seterusnya, bagaimana kita lihat yang bagi Datuk, Eskom dengan bekerjasama dengan pasukan kementerian lain seperti kita tahu Polis Diraja Malaysia PDRM ataupun Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk memastikan keselamatan S-Zone itu sendiri. Jika tadi Datuk kongsikan berkenaan dengan peningkatan sosioekonomi dan bagaimana pula dengan kolaborasi bersama. Kita ketahui Eskom ini sebenarnya tidak asing lagi dengan Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Jadi di sinilah peluang untuk kita lebih kenal lagi apa itu Eskom dan apa fungsi. Bagaimana Eskom seperti yang saya katakan pada awal tadi untuk menjaga keselamatan Sabah Timur. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit. Eskom ini adalah satu agensi yang unik, yang agensi pertama saya kira yang ditubuhkan di Malaysia yang melibatkan pelbagai agensi, multi agensi. Di situ kita ada anggota daripada Polis Diraja Malaysia,
Kita ada anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia melibatkan ketiga-tiga ketumbukan utama, formasi yang utama, iaitu daripada Angkatan Darat, daripada Navy, daripada Angkatan Udara pun ada. Ya. Kita juga ada APMM, dan juga pihak awam. Kalau kita boleh menyelusuri semula sejarah tahun 2013 itu, bagaimana insiden Tan Dua itu berlaku, kita belajar daripada sejarah yang lalu. Tidak ada agensi yang mengkoordinasikan pelbagai agensi yang ada di Ezon. Masing-masing bergerak secara sendirian. Jadi apabila Eskom ditubuhkan ini dengan adanya 4 agensi utama yang ada di dalam itu, kita mengkoordinasikan. Kalau saya boleh sebut di sini, Komandan Eskom diberi kuasa berdasarkan kepada arahan eksekutif nombor 1. Komandan Eskom diberi kuasa untuk mengkoordinasi dan mengatur gerak operasi-operasi dan juga aset-aset keselamatan di sepanjang Ezon dengan persetujuan daripada ketua jabatan masing-masing. Jadi peranan Eskom dilihat sebagai koordinasi, sebagai koordinasi kepada operasi-operasi yang dilaksanakan oleh 3 agensi utamalah di sepanjang Ezon. Jadi operasi-operasi yang dilaksanakan itu lebih tersusun, teratur berdasarkan kepada matlamat bersama yang ingin dicapai lah. Jadi insiden Tan Dua yang berlaku pada lebih 10 tahun yang lalu dan juga di Kampung Simon di Semporna merupakan satu sejarah hitam lah kepada Malaysia yang kita belajar daripada kekurangan-kekurangan ataupun pengalaman-pengalaman yang lalu untuk mensejahterakan kawasan Ezon ini. Boleh saya katakan bahawa kawasan Ezon ini adalah kawasan yang aman, sejahtera, sama juga seperti kawasan-kawasan yang lain di Sarawak dan juga di Semenanjung. Kalau ada insiden-insiden jenayah yang berlaku sama juga dengan kawasan-kawasan lain di Malaysia. Contohnya mungkin kalau berlaku di Semenanjung orang biasa, oh ini biasa, ada berlaku pecah rumah apa, biasa. Tapi kalau berlaku di Ezon, dah menjadi satu kegurunan. Kalau boleh dikata sifar langsung, tidak ada langsung apa-apa, tidak ada rompakan, tidak ada penculikan. Semua bersih. Tapi bila berlaku di Ezon, gerun. Sebenarnya sama juga. Semua kawasan di Malaysia ini berada dalam keadaan yang selamat. Tidak ada insiden jenayah yang berlaku dalam sepengetahuan saya. Kita selamat berjalan daripada Ladatu ke Tawau anytime. Malam, tengah malam, apa semua sampai ada insiden ke Kudat pun sama. Tidak ada insiden. Kita aman selamat hasil daripada adanya kerjasama di antara semua agensi keselamatan yang ada. Saya tak sebut bahawa itu semua kejayaan Eskom semata-mata. Tidak, itu kejayaan kita bersama. Jadi saya nyatakan bahawa apabila kawasan Ezon ini selamat, manfaat kepada semua, kepada rakyat yang berada di Ezon lebih kurang 1 juta lebih, 1.8 juta, dan juga agensi yang berkaitan. Dan jika ada berlaku insiden-insiden keamanan yang berlaku di sepanjang Ezon, itu memberikan akibat yang tidak baik kepada agensi-agensi yang berkaitan. Jadi dia punya mantra kerjasama di antara semua agensi yang ada di Ezon ini yang diselenggarakan, diatur gerak oleh Eskom adalah keamanan kita untuk mengelakkan daripada berulangnya pencerobohan kali kedua. Itu yang utama, pencerobohan kali kedua. Jadi sekiranya ada saling ketidakfahaman di antara pelbagai agensi, hatta dalam Eskom sendiri itu buanglah. Kita adik-beradik pun, suami isteri pun boleh juga bergaduh kan. Adik-beradik pun sama kan. Jadi kita buang. Yang penting adalah keamanan bersama itu dicapai. Itu yang pertama, arahan eksekutif nombor 1. Yang kedua tadi, persefahaman di antara agensi-agensi keselamatan. Dan yang ketiga kita ada jawatan kuasa bersama Ezon.
yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah bermesyuarat lebih kurang 2 kali 1 tahun. Di situ dibincangkan semua pencapaian-pencapaian yang telah dicapai sepanjang tempoh 6 bulan dan 6 bulan yang berikutnya. Apa juga perolehan aset misalnya, mungkin kita juga bentangkan dalam mesyuarat itu. Ya. Melalui AE nombor 1. Arahan Eksekutif nombor Ya, 1. Bersama Eksekutif nombor 1, Komander Eskom ni diberi kuasa untuk mengkoordinasi dan mengatur gerak operasi dan aset keselamatan. Ya. Jadi berkait dengan apa yang saya tanyakan, bagaimana pula apabila mengkoordinasi Eskom mengkoordinasi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan aspek kebajikan pula dan juga kesejahteraan warga Eskom yang bertugas di Pantai Timur Sabah itu sendiri. Saya boleh tambah tadi, dari segi pengoperasian Eskom, secara umumnya pengoperasian Eskom ni dibagikan kepada 2. Satu operasi keselamatan, satu lagi berkaitan dengan pengurusan. Ya. Operasi keselamatan ini dilaksanakan oleh Datuk Komander. Kemudian yang berkaitan dengan pengurusan dilaksanakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif lah. Jadi kita membantu, ya, kita membantu operasi keselamatan. Dari segi keperluan-keperluan aset misalnya, keperluan-keperluan dari segi apabila kita hendak melaksanakan perolehan, pihak awam di bawah saya ni melaksanakan dari segi perolehan tu sama ada yang mematuhi peraturan, bagaimana kita nak membuat perolehan, mengenal pasti aset-aset yang perlu kita perolehi lah. Ya. Berbalik kepada soalan yang tadi ini, bagaimana kita meningkatkan aspek kebajikan. Ya? Kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan di atas keprihatinan kepada warga Eskom. Pada tahun lepas, kita telah diluluskan peruntukan sebanyak 40 juta untuk perolehan kuartus kediaman. Alhamdulillah kita telah buat perolehan sebanyak 60 unit. Kesemua unit itu telah pun diduduki. Yang kedua, kita telah mempunyai pejabat sendiri. Pejabat sendiri di Ladar tu yang kita telah sewa. Lebih daripada 10 tahun kita telah buat perolehan. Jadi kita ada kuartus dan juga kita ada pejabat sendiri. So, keprihatinan kepada kebajikan warga Eskom yang telah dizahirkan ya, dengan kelulusan peruntukan yang disalurkan pada tahun lepas dan juga peruntukan pengurusan dan juga peruntukan pembangunan yang sentiasa diberikan kepada kita setiap tahun ya, sejak kita ditubuhkan. Pada tahun hadapan pula kita telah diperuntukkan sebanyak 93 juta untuk melaksanakan 15 projek pembangunan. Tidak termasuk lagi peruntukan sebanyak lebih daripada 30 juta melibatkan peruntukan pengurusan ya. Kesemuanya untuk membolehkan Eskom ini beroperasi dengan lancar demi kesejahteraan masyarakat di kawasan Edzon. 60 unit ya. 60 buah unit kuartus kediaman yang terletak di Palm Garden dan pejabat sendirilah di Ladar tu. Apabila kita ada pejabat sendiri, kita lebih bersemangatlah untuk untuk Melaksanakan tugas. Ya, melaksanakan tugas kita. Itu rumah kita. Kita membuat meminta peruntukan untuk naik taraf pun kita merasa gembira sebab itu adalah aset kita perbaiki aset kita. Dulu kita sewa, jadi banyak benda yang kita tidak rancang itu kita tidak dapat laksanakan sebab itu sewa kan. Setiap 3 tahun kita kena perbarui, sekarang tidak perlu. Alhamdulillah kita juga diperuntukkan pada tahun hadapan peruntukan OI untuk menaik taraf. Untuk menaik taraf pejabat kita di Eskom demi kesejahteraan warga Eskom yang bertugas supaya mereka ini bergembira bertugas. Okey kah? Okey, terima kasih Datuk. Jadi kita lihat sendiri apa yang kita boleh
inputkan dari apa yang Datuk ucap sebentar tadi. Eskom juga turut menitik beratkan sebenarnya kebajikan warga Eskom itu sendiri demi memastikan Eskom dapat melaksanakan tugas bersama-sama dengan agensi dan juga jabatan lain di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga keselamatan negara tanggungjawab bersama. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk saya ucapkan untuk sesi perkongsian kita. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kupaskan dengan Datuk berkenaan dengan Eskom ni. Cuma masa agak mencemburui kita. Mungkin kita jumpa lagi pada sedutan minggu hadapan. Jadi jangan lupa untuk sentiasa tonton podcast Santai KDN di mana anda dengar kami bincang. Sekian saja daripada kami. Saya nak cakap dengan masyarakat boleh? Boleh, persilakan. Mungkin Datuk ada sedikit untuk sampaikan kepada warga dan juga komuniti. Silakan Datuk. So saya berharap warga komuniti di sepanjang Ezon sentiasa memberikan kerjasama kepada pasukan keselamatan kita. Kita di Eskom kita ada pusat operasi yang beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nombornya adalah 089 863 181. Itu nombor telefon talian tetap. Kita juga ada aplikasi WhatsApp melalui nombor 011 6331 1072. Jadi kalau susah nak bercakap, boleh hantar mesej, boleh hantar gambar, ya. Mana-mana pergerakan yang mencurigakan, ada aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, boleh laporkan kepada kita dan kita akan ambil tindakan yang segera. Keselamatan di kawasan Ezon ini adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Jadi semua aplikasi di hujung jari, jangan lupa sekiranya ada sebarang pertanyaan lanjutan berkenaan dengan Eskom, boleh hubungi talian yang telah disebut oleh Datuk. Mungkin kita boleh letakkan mungkin di bawah talian tertera. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Santai.